Sebab itu dalam kitab ni ditegaskan Nabi mempunyai tabiat kemanusiaan biasa, yang membawa makna Nabi boleh buat, confirm kamu boleh buat. Terutama yang Nabi buat tu, Nabi suruh kamu buat, confirm kamu boleh buat. Sebab Nabi itu manusia, dia melakukan sesuatu dengan tulang 4 kerat seorang manusia. Maka kamu juga manusia, mempunyai tulang 4 kerat seperti Nabi. Kalau Nabi boleh buat, kamu boleh buat. Tapi masalah orang kita, dia masih beri lagi alasan, Nabi bolehlah dia Nabi, zaman tu bolehlah zaman Nabi. Bila kita kata Nabi berhijrah ke Madinah, bina negara Islam, lalu Nabi melaksanakan syariat Islam di negara itu, lalu kita juga wajib melaksanakan syariat Islam dalam negara kita. Jawapan dia apa? Jawapan dia, zaman tu bolehlah zaman Nabi, kita bukan ada Nabi. Nampak? Dia manusia tu, mentaliti manusia tu, dia membayangkan Nabi tu ada kuasa gaib, Nabi tu bergerak dengan kuasa Tuhan. Itu yang dia kata Nabi bolehlah dia Nabi, kita bukan Nabi. Sebab tu ciri kelima ni, dia meletakkan kewajipan kita beriktikad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi-nabi dan rasul, mereka adalah manusia biasa. Sebab tu bila Tok Guru kata Muhammad sama macam Muhammad yang lain, dari sudut kemanusiaannya tidak menjadi apa-apa salah. Tapi ramai orang marah. Tapi hak marah hak belah sana aja, belah sini tak marah. Sebab tu nak berdakwah tak ada masalah. Kamu boleh berdakwah apa yang kamu nak berdakwah, tapi kamu jangan mempertikaikan apa yang dibuat oleh orang alim. Malahan pertikaian tu boleh menimbulkan benda yang merosakkan akidah. Ya, sebab tu berdakwah tak mengaji agama pun boleh berdakwah, tak ada masalah, boleh berdakwah, tetapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh pertikai apa yang ulama, tok guru, orang alim nyatakan. Sebab kita nak pertikai tu, kita kena ada ilmu setanding dengannya, baru boleh kita pertikai. Ya. Baik, kita sambung lagi. Jadi dua ayat ni, la ya'kuluna ta'am, semua nabi-nabi makan makanan, maknanya manusia. Yang kedua, wa yamshuna fil aswaq, semua nabi-nabi dan rasul turun ke pasar. Di Mekah ada suqul lail. Suqul lail bahasa Melayu pasar malam. Suq ialah pasar, al-lail malam, pasar malam. Lain kali bila kawan tanya nak pergi mana, abang dia suqul lail. Bila dia dengar suqul lail tu, dia rasa macam Mekah punya pula, padahal pasar malam. Ya, suq tu pasar, lail tu malam. Ya. Baik, firman Allah Ta'ala lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu wahai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Cuba tengok, manusia tulen, nabi-nabi dan rasul tu berkahwin. Ya, manusia tulen lah tu, dia berkahwin. Kemudian dia ada zuriat keturunan. Manusia biasalah. Kami kurniakan pula pada nabi itu zuriat dan keturunan. Nabi ada anak, nabi ada cucu. Maknanya nabi itu manusia biasa. Ya, manusia biasa. Dia bukan manusia yang kita anggap dia mempunyai kuasa Tuhan, tidak. Tapi orang yang jahil, dia membayangkan manusia, nabi dan rasul ni ada kuasa Tuhan, seolah-olah nabi ni dia buat kerja Islam dengan kuasa Tuhan. Padahal tidak, mereka bekerja dengan tulang 4 kerat seorang manusia, itu saja. Mukjizat-mukjizat yang datang, dia datang dari Allah sekadar membuktikan kenabian mereka,
Bukan Nabi buat kerja dakwah dengan mukjizat. Kalau Nabi buat kerja dakwah dengan mukjizat, habis satu Mekah Islam lama dah. Ya. Nabi tak buat kerja dengan mukjizat. Dia buat kerja dengan tulang 4 kerat seorang manusia. Kalau Nabi buat kerja Islam ni dengan mukjizat, maknanya kita tak boleh buat. Tapi oleh kerana Nabi buat kerja Islam ni dengan tulang 4 kerat seorang manusia, maka kerja dakwah yang Nabi bawa ni kita boleh buat. Sebab Nabi manusia, kita pun manusia. Nabi ada tulang 4 kerat, kita pun ada tulang 4 kerat juga. Ya. Sebab itu bila kita dalami perbincangan akan datang, kita akan lihat Nabi itu tidak ada sebarang kuasa Tuhan, tak ada. Tapi orang kita, ya, pemikiran orang kita, dia kalau ada benda ajaib, dia percaya. Tak ada benda ajaib, dia tak percaya. Sebab tu saya tengok orang jual ubat di pasar pagi. Ya, dia bawa lah 2-3 kotak benda, dia letak depan. Dia cakap pandai, kemudian dia mainlah sedikit sihir yang dia ada. Orang pusing keliling tengok. Dia tunjuklah sikit benda ajaib yang dan pelik yang dia ada. Dia tunjuk separuh, dia simpan dulu. Dia jual ubat dia dulu. Orang dah terpengaruh, semua pakat beli ubat. Hak yang beli ubat tu pakat-pakat balik, dia pun bungkus, simpan balik. Tak tunjuk pun benda ajaib yang dia ada tu. Tapi orang kita bila ada benda pelik, tu yang dia setuju tu. Sebab tu banyak ajaran sesat mempunyai benda-benda pelik dan ajaib, menyebabkan ajaran sesat itu orang ikut. Sebab tu semua tok-tok guru kita, ulama-ulama kita, orang alim kita, semua tok-tok guru kita, ulama, orang alim kita, dia manusia biasa. Tetapi kalau ulama, tok guru, orang alim kita, dia luar biasa, tu pelik. Sebab tu Nabi pun dari sudut kemanusiaan, dia bukan luar biasa, dia manusia biasa. Bukan Nabi itu bila dia nak pergi satu tempat, tiba-tiba berasap saja, kemudian ada. Kemudian bila dia nak tinggal tempat tu berasap pula, tak ada. Kalau ulama kita, tok guru kita macam tu, agak-agak ramai anak murid dia. Sebab orang Melayu ni percaya sangat benda-benda yang macam tu. Kalau tok guru tu, ya, sahabat panggil seorang penceramah untuk datang ceramah, dia bukan mari dengan kereta, tak. Tiba-tiba berasap je tempat kerusi letak, ya, tempat macam ni untuk ceramah tu. Berasap je tempat tu, habis asap muncul tok guru. Dia ceramah habis 1 jam setengah, berasap sekali lagi, hilang tok guru. Saya tak tahulah dia punya pengikut. Kalah wali Songo yang Indonesia. Habis semua orang. Sahabat, itu bayangan kita. Nabi-nabi dan Rasul tidak. Dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Dia tak ada benda pelik ajaib macam ni, tak ada. Mukjizat tu Allah datangkan sekadar membuktikan kenabiannya. Bukan Nabi tu boleh ambil mukjizat tu, dia guna mukjizat tu sesuka hati, tak. Bila dia nak pergi dakwah, dia pakai mukjizat, tak ada. Nabi buat kerja tulang 4 kerat dia. Nabi menuju ke medan perang, dia tak pakai mukjizat. Dia pakai tenaga manusia berdepan dengan musuh. Kalau Nabi pakai mukjizat, sahabat sekalian, Nabi tak akan tempuh apa-apa yang kita lihat pada sirah Nabi yang Nabi tempuh. Tapi mukjizat sekadar nak buktikan ini seorang Nabi, itu saja. Bila Abu Lahab angkat batu besar nak hempap atas kepala Nabi, maka jelma seekor harimau yang besar di hadapan dia. Jadi dia tak berani, dia letak balik batu tu. Itu kritikal saat begitu baru mukjizat tu berlaku. Mukjizat tu berlaku, Allah yang lakukan. Nabi bukan Nabi yang buat sendiri, tak. Nabi Musa AS bila dikejar oleh Fir'aun, bila sampai tebing Laut Merah, dia turun laut mati, patah balik, Fir'aun di belakang mati. Tak ada dah, tak ada jalan dah. Ya.
ke depan lagi masuk laut, ke belakang Firaun. Dah buntu begitu membukti kenabian, barulah Allah turunkan mukjizat. Mukjizat tu bukan Nabi Musa buat sendiri. Allah beri arahan pada Musa, Musa angkat tongkat kamu pukul laut. Nabi Musa pukul lautan, tiba-tiba lautan tu terbelah menjadi laluan darat 12 lorong. Sebab Bani Israel ada 12 puak. Macam orang Melayu juga banyak puak, ada Jawa, ada Banjar, ada Mendeling, ada Rawa, ada apa lagi, macam-macam lah ya. Bani Israel ada 12 puak, 12 lorong. Benda tu, sahabat sekian, dia bukanlah perkara yang Nabi Musa jangka, dah. Bukan Nabi Musa jangka, tak apa aku sampai laut nanti aku pukul laut, terbuka laut. Tak, Nabi Musa pun tak tahu. Allah, mukjizat Allah yang lakukan sendiri. Nabi Musa lari daripada Firaun tu, dia tak pakai mukjizat. Bila terdesak macam tu membuktikan kenabian kepada Firaun, membuktikan kenabian pada Bani Israel, maka mukjizat datang. Mukjizat tu datang. Setelah selamat daripada Firaun, mukjizat itu habis, tak ada dah. Ya. Sebab itu seluruh Nabi dan Rasul, mereka berdakwah menggunakan tulang 4 kerat seorang manusia.